child behind. Now I suffer the curse and now I am blind. With all this anger, guilt and sadness coming to haunt me forever. I can't wait for the cliff at the end of the river. Alright, so kita masuk ke chapter 4 lah. So chapter 4. So chapter 4 adalah three-phase induction motor. Okay, so at the end of this unit, student should be able, so habis je chapter tu, so apa yang awak akan dapat, supposedly, okay, so you guys understand the construction and principle of operation of three-phase induction motor, so maksudnya awak faham apa yang three-phase induction motor. Okay, yang kedua, able to explain how rotating field is produced by three-phase AC supply, explain torque production method and the operation principle of three-phase induction motors, solve problem related to three-phase induction motor, describe loss power levels and efficiency equation of a three-phase induction motor. So sebenarnya yang untuk seat berapa banyak sebenarnya untuk chapter 4, okay? Cumanya awak perlu faham lah macam biasalah. Awak perlu fahamnya pun basic macam ni benda yang okay? Macam ni yang berfungsi. Okay, Sihan. Kita daripada saya cerita macam bagus, kita pergi ke videonya terus lah. Awak dapat dengar ke audionya? They are cheaper, rugged, and easy. Dapat dengar Zik? Dapat lah? Okay. Right, so yang tu adalah kita three-phase induction motor. Okay, so itu ada motor. So minggu lepas, chapter 3 adalah generator. Okay, generator. So kali tu, nya three-phase motor. Okay. So, three-phase motor ataupun kita panggilnya sebagai induction motor. So, awak kena faham macam ni, electromagnetic field, okay, kita manipulatekannya supayanya menjadi motor. Okay, supaya menjadi motor. So, kita faham betul-betul lah. Most commonly used electrical machines. They are cheaper, rugged, and easier to maintain compared to other alternatives. In this video, we learn the working of a three-phase squirrel cage. The squirrel cage It has two main parts, stator and rotor. Stator is a stationary part, and rotor is the rotating part. Ya, yang tu benda biasalah. So, yang tu adalah squirrel cage induction motor. Sebab apa dipanggil squirrel cage? Sebab bentuknya pun lapisan dekat bahagian rotor. Lapisan bahagian stator. Yang lekungan dekat rotor. Maksudnya seperti sangka. So sidanya letak sebagai squirrel cage. So macam Rhea juga, okay, seperti mesin-mesin yang lain, okay. So semua yang bergerak kita panggil sebagai rotor. Semua yang statik kita panggil sebagai stator, okay. So rotor dia pelbagai, so awak kena faham. Kita dah chapter 4, means keempat-empat mesin tu awak kena faham. Rotor ni yang mana satu? Sama ada yang armature ke ataupun dia punya coil. Okay, so awak kena faham tempat yang bergerak ni yang mana satu. So hari tu saya dah bagi tahu yang contoh sama ada medan magnetik tersebut adakah dia statik ataupun medan magnetik tersebut yang berpusing. Tu awak kena faham keempat-empat chapter yang kita dah belajar. Okay, right. Stator is made by stacking thin-slotted, highly permeable steel laminations inside a steel or cast iron frame. Winding passes through slots of stator. When a three-phase AC current passes through it, something very interesting happens. Okay, macam ni lah. Kejap lagi awak tengok macam mana medan magnetik. So awak nampak sekarang ni medan magnetik berpusing kan. So kejap lagi kita nak tengok macam mana benda tu berpusing. Okay, macam mana dia terhasil pusingan dia. It produces a rotating magnetic field. To understand this phenomenon much better, consider a simplified three-phase winding with just 3 coils. Okay, so bayangkan macam ni nampak kan red, yellow, blue, copper ni kan. So red, yellow, blue, copper ni yang kita lilitkan pada stator. Tengok yang kat sini. Okay, yang copper yang banyak yang dislotkan pada stator ni kan. So yang ni adalah mewakili red, yellow, blue. Okay, bayangkan macam tu lah. Okay, so macam mana benda ni menghasilkan rotating magnetic field? Okay. With just 3 coils. A wire carrying current produces magnetic field around. Okay, yang ni yang saya kata itu.
So apa-apa pengalir elektrik, okay, yang kondak elektrik kan, apa-apa bahan je lah, besi ke, copper ke, okay. So once kita alirkan current, so automatically akan menghasilkan medan magnetik di keliling dia. Okay, di keliling dia. So that's why kita dapat measure voltage kalau menggunakan clip, clip voltmeter tu selalunya. Okay, sebab kaliran medan magnetik. Okay, so konsep ni yang kita guna pakai untuk menghasilkan three-phase induction motor. So, Now, for this special arrangement, magnetic field produced by three-phase AC current will be as shown at a particular instant. okay, so sekarang ni tengok. Apabila kita masukkan three-phase power supply ke dalam induction motor. So ni keadaan ni kita masukkan power supply three-phase. Okay. With variation in AC current, magnetic field takes a different orientation as shown. Okay, so awak kena faham. Current ni, apabila power supply three-phase yang masuk, means dia punya fasa berbeza. Okay, so fasa berbeza masuk pada setiap copper yang kita letak ke dalam kita punya stator tadi lah. So tengok dia punya current pun berbeza. So apa jadi dengan medan magnetik? From these three positions, it's clear that it's like a magnetic field of uniform strength rotating. Okay. The speed of rotation of a magnetic field is known as synchronous speed. Okay. So once kita alirkan arus elektrik ke dalam kita punya stator, okay. So kita akan menghasilkan medan magnetik yang berpusing. Sebab apa berpusing? Sebab fasa yang berbeza pada kita punya power supply. Okay, sebabkan power supply kita three phase tadi, so dia masuk pada armature, masuk pada copper yang berbeza. So that's why terhasilnya medan magnetik yang berpusing. Okay, so kelajuan medan magnetik tadi, kan medan magnetik tadi berpusing kan? So kelajuan dia yang berpusing tu kita panggil sebagai synchronous speed. Synchronous speed. Okay, dia pusing Assume lah. you're putting a closed conductor inside it. Since the magnetic field is fluctuating, an EMF will be induced in the loop according to Faraday's law. The EMF will produce a current through the loop. So, the situation has become like a current-carrying loop is situated in a magnetic field. This will produce magnetic force in loop, according to Lorentz law. So, the loop will start rotating. Okay. So, dia macam ni. Awak tengok ada copper lagi dekat tengah ni kan. So copper ni mewakili kita punya rotor. Okay. Copper ni mewakili rotor. So sekarang ni awak tengok macam mana rotor kita ni boleh berpusing. Okay. So dia macam ni. So kita nak buat, kita nak menghasilkan induction motor tadi kan. So means kita kemasukan electrical energy, keluaran adalah mechanical. Okay. Maksudnya kita masukkan elektrik, dia bergerak. Macam tu. Sebab dia motor. So, hari ni kita cerita tentang motor. So, macam mana rotor tersebut berpusing. So, macam ni yang dia cuba terangkan. So, apabila medan magnetik tadi berpusing, okay, macam ni sekali apabila medan magnetik berpusing, saya seluarkan dulu. Okay. Bila medan magnetik berpusing, so automatically dekat copper yang kat dalam ni, dia akan menghasilkan dia akan berlakunya pemotongan flux. Berlaku pemotongan flux. So apabila berlaku pemotongan flux, so akan berlakunya ataupun terhasilnya EMF. Okey, dan terhasilnya elektrik. Okey, terhasilnya current dekat copper yang berada pada rotor. So apabila berlakunya pemotongan tersebut, current pun terhasil, so automatically kita akan menghasilkan force daya. Okey, terhasilnya daya. So apabila terhasilnya daya, dan berlakulah tolakan. So apabila berlaku tolakan, dan berlakulah pemusingan. Dan dia berpusing. So that's why dia berpusing tadi. Faham Sebab apa dia berpusing? Sebab berlakunya pemotongan flux pada kita punya rotor tersebut. Copper pada rotor. Okey, make sure awak faham yang tu. Okey, so dia ada law yang tertentu lah. Okey, check balik video nanti. Inside an induction, so the loop Okay. So fahamkan balik apa law yang terlibat.
dalam perhasilan tersebut. according to Faraday's law. Okay, so Faraday's law menyatakan apabila berlakunya pemotongan flux, okay, so akan terhasilnya EMF yang menghasilkan current, voltage dan force. Okay, Faraday's law yang EMF pertama. will produce a current through the loop. Okay, menghasilkan current lah. So the situation has become like a current carrying loop is situated in a magnetic field. This will produce magnetic force in loop, according to Lorentz law. Okay, yang ni Lorentz law pula. Kata apabila dah berlaku looping itu, dia akan menghasilkan force dan dia berlakunya pergerakan. Macam itulah. Okay. So the loop will start rotating. A similar phenomenon happens inside an induction motor also. Here, instead of a simple loop, something very similar to a squirrel cage is used. Three-phase AC current passing through stator winding produces a rotating magnetic field. Okay. So yang awak nampak ni squirrel cage yang saya kata tadi. Yang benda ni yang berada pada kita punya rotor. Okay. Yang berpusing lah yang rotor. Okay. Alright. So medan magnetik apabila kita supplykan three-phase power supply, so medan magnetik akan berpusing. So supposedly kita punya rotor ni berpusing sama kelajuan dengan kita punya magnetic field. Okay. Dia mesti. Macam mana dia berlaku? So, as in the previous case, current will be induced in bars of squirrel cage, which is shortened by end rings, and will start rotating. That's why it's called an induction motor. Electricity is inducted in the rotor by magnetic induction rather than direct electric connection. Okey. Sebab apa dia panggil induction motor? Sebab apabila berlakunya pemusingan medan magnetik tersebut, okey, berlakunya induction current pada kita punya rotor. Okey, dia induct current. Okey, induce current pada kita punya rotor. So that's why dia berpusing. Apabila current induce tadi, okey, apabila current induce kan force akan terhasil juga. Mana tadi? We'll start with Ni okey. So apabila current induce pada kita punya squirrel cage, okey, kan current pun force pun terhasil. So apabila force terhasil dan berlakulah pergerakan. So that's why kita punya mesin ni dipanggil sebagai induced motor. Okey. Sebab dia punya squirrel cage induce current. Okey. Macam mana induce current? Sebab berlakunya pemotongan dihasilkan oleh pemusingan medan magnetik yang dihasilkan oleh three-phase power supply. Kena faham konsep dia. shortened by end rings, and will start rotating. That's why it's called an induction motor. Electricity is inducted in the rotor by magnetic induction rather than direct electric connection. To aid such electromagnetic induction, insulated iron core lamina are packed inside the rotor. Such small slices of iron make sure that eddy current losses are minimum. This is another big advantage of a three-phase induction motor. It is inherently self-started. So, you can see here that both magnetic field and rotor are rotating. But at what speed will the rotor rotate? To obtain this answer, let's consider different cases. Consider a case where the rotor speed is the same as the magnetic field speed. Since both are rotating at the same speed, the rotating loop will always experience constant magnetic field. So, there won't be any induced EMF and current. This means zero force on rotor bars. So, the rotors will gradually slow down. But as it slows down, rotor loops will experience a varying magnetic field. So, induced current and force will rise again. And the rotor will speed up. In short, the rotor will never be able to catch up with the speed of the magnetic field. It rotates at a specific speed, which is slightly less than synchronous speed. The difference between synchronous and rotor speed is known as slip. Okey. So dia macam ni, apa yang dia cuba explain daripada awal tadi Okey. So dia macam ni. Awak kena faham satu. Kelajuan rotor, kan saya kata tadi, kelajuan rotor dia berpusing disebabkan medan magnetik. So kelajuan medan magnetik kita namakan dia sebagai synchronous speed. Okey, synchronous speed NS. Okey, NS. So kita punya rotor ni NR, rotor NR adalah kelajuan pada rotor, kelajuan pada rotor. So rotor kita ni dia maksimum dia pun dia akan sama laju dengan NS. Kelajuan maksimum
dia. Okey. So dia satu apa akan berlaku apabila kelajuan rotor tersebut sama dengan kelajuan synchronous speed. Okey. So kena faham apa yang dia cuba explain kat sini. So apabila berlakunya keadaan macam ni, rotor sama laju dengan kita punya synchronous speed tadi, kelajuan medan magnetik, akan terjadinya pemotongan flux tak akan berlaku. Okey, pemotongan flux tak akan berlaku. Kenapa terjadi macam tu? Tengok yang ni tadi awal tadi. Mana tadi? Yang kat sini. Sorry. Dekat sini. Dekat sini. Okay. So, kan apabila synchronous speed tu, kelajuan medan magnetik sama laju dengan kelajuan copper yang berpusing. So, pada masa ni, takkan berlakunya pemotongan flux. Takkan berlakunya pemotongan flux. So, apabila takkan berlakunya pemotongan flux, so automatically force tak akan ada. Kan daya force yang menolak tadi kan, yang mengakibatkan kita punya rotor berpusing kan. Okey. Apabila disama kelajuan dia, so force tak akan terhasil. So apabila force tak akan terhasil, so maknanya kita punya rotor tu akan kembali slow. Dia akan kembali slow. Dia baru je nak mencapai tahap maksimum dia. Dia baru nak sama laju. Okey, kita punya rotor saya cerita tentang rotor Apabila rotor tu baru je nak sama laju dengan medan magnetik, kelajuan medan magnetik. Okey. So, dia sama je, dia akan slow balik. Dia nak sama laju dengan NS, dia akan slow balik. Sebab apa? Sebab kita punya current tak induce. Current tak induce pada kita punya squirrel cage tadi. Okey. Dia tak akan berlaku sama laju. Dia tak akan berlaku sama laju. So, that's why dia macam ni. Mana ni? Tu yang kata, okey. Sampai sini So, tengok. So, apabila dia sama laju, macam ni lah. Tengok kelajuan rotor kita ni tiba-tiba dia sangat laju. Okey. Sebab NR sama dengan NS. Okey. So, NR sama dengan NS. So, apabila NR sama dengan NS, force akan jadi kosong. Force akan jadi kosong. Sebab apa force kosong? Sebab tak ada current yang induce. Sebab tak ada current yang induce pada kita punya squirrel cage ni. Apabila tak ada force sama dengan kosong, tak ada tolakan lah. Apabila tak ada tolakan, takkan berlakunya pemusingan. Dia bukan tak berlaku pemusingan, dia akan menjadi slow balik. Dia akan slow balik. So apabila dia slow balik, apabila dia slow, kalau nak slow dia laju, kita dia punya magnetic field tu dia perlu kuat lah sir. Dia bukan macam tu. Dia kita yang ni berlaku tanpa kita perasan. Kita tak perasan pun pengurangan speed tu berlaku. Kita tak perasan. Yang ni keadaan dia macam ni. Macam mana dia sentiasa pusing. Tu yang dia cuba masukkan. Okay. So kita takkan nampak kita punya rotor tu sekejap laju, sekejap slow. Sekejap laju, sekejap slow. Kita takkan nampak. Okay. So yang ni keadaan yang dia nak bagi tahu apabila kita punya rotor sama je kelajuan dia dengan synchronous speed. Okay, dia dah sama je, dia akan slow balik. Okay, dia akan slow balik. Itu yang saya cuba terangkan ni. Okay. Apabila dia start sama sahaja, laju rotor kita ni sama dengan speed yang kuning ni, force dia akan menjadi kosong. Force dia menjadi kosong, dia akan slow balik. Okay, tapi apabila dia slow balik, kan akan berlakunya pemotongan flux sekali lagi. Okey, berlakunya pemotongan flux sekali lagi. So apabila berlakunya pemotongan flux sekali lagi, adalah balik force dia. Berlaku balik pemotongan flux. Okey, force pun terhasil balik. So apabila force hasil balik, then dia tolak balik, dia akan laju balik. Dia macam tu. Okey. So dalam keadaan yang kita tak perasan sebenarnya, dia sekejap dia slow, then dia laju balik. Dia slow, dia laju balik. Tapi kita tak nampak. Kita memang tak nampak. So that's why dia punya squirrel cage ni tadi dia di-enhancekan dengan dia punya plate tadi. Ya? Maksudnya itu dia cut the flux pasal electromotive force dah hasil. Macam mana kah? Macam ni. Ni kan saya kata tadi. Ni apabila kelajuannya sama, flux akan terpotong. Flux akan terpotong. Apabila flux akan terpotong, saya adalah force. Apabila saya ada force, ni akan jadi slow. Ni akan jadi slow. So apabila nya slow, dah cukup slow dah nya nak. Nya slow sampai nya berhenti lah.
Okey, apabila dah slow akan berlakunya perbezaan. Macam tu keadaan tu. NR lebih kecil daripada NS. Okey, rotor speed lebih kecil daripada synchronous speed dan berlakunya pembentukan flux sekali lagi. So apabila berlakunya pembentukan flux sekali lagi dan force hasil. So bila force hasil dan berlaku tolakan sekali lagi. Ni macam ni. Okey. Boleh faham ah? Faham. So, kita akan nampak. Ni mata kasar kita akan nampak. Tapi ialah yang berlaku dalam punya. Okay. Okay, good. Yang si faham, cuba tanya. Okay. Mun si faham lagi, cuba tengok video sekali lagi. Motor speed is known as slip. Okay, so ni kita istilahkannya sebagai slip. Ni ada dua gig N slip ataupun slip. Slip tu adalah perbezaan di antara NS tolak NR. Maksudnya, ni si akan jadi NS, NR si akan lagi besar daripada NS. Ya kena ingat sebab NR-nya depends dengan kelajuan kita punya medan magnetik. Macam soalan kawan awak tadi, macam ni kita nak kontrolnya. Adakah kita kontrol dengan kelajuan medan magnetik? Betul. Macam ni kita kontrol kelajuan medan magnetik dengan mengurangkan voltage power supply yang kita masuk lah. Apabila kita kurangkan, macam tu, apabila kita kontrol voltage yang masuk ke dalam kita punya motor, so means kita kontrol kelajuan medan magnetik. Macamnya. So apabila kita kontrol kelajuan medan magnetik dan kita kontrol kelajuan kita punya rotor. Berkaitan lah. Okay. Kita kontrol power supply dan kita kontrol medan magnetik. Kita kontrol medan magnetik dan kita kontrol kelajuan rotor speed. Okay. Alright. So satu dinamakan sebagai slip. Apa slip ni? Slip ni adalah perbezaan di antara synchronous speed tolak dengan rotor speed. Okay. Rotational mechanical power is transferred through a power shaft. In short, in an induction motor, electrical energy is entered via stator and output from motor. Mechanical rotation is received from rotor. Energy loss during motor operation is dissipated as heat. So, a fan at the other end helps in cooling down the motor. Okay, the rest ni tak ada apa sangat lah. Okay, the rest ni cerita tentang dia punya dia punya pembuatan je lah. Okay, settle. Video tu boleh faham Kalau saya faham, awak cuba tengok balik video tadi. Okay, saya letak dalam Sidos kot. Tak siap saya. Okay, kalau tak jumpa dalam Sidos pun awak tengok YouTube balik. Okay, kalau nak tengok saya punya penerangan dan kejap lagi pun saya akan buat ke dalam YouTube. Awak tengok penerangan saya sekali lagi. Tak faham juga, PM saya. Okay. So, itu settle. Yang ni sebenarnya tak berapa nak banyak sangat. Okay. Cuma dia kalau soalan tu bertanya tentang principle operation of induction motor, dia nak kena bagilah. Okay. Yang ni pun awak boleh baca sendiri. So, advantage dengan disadvantage dia. Okay. Advantage and disadvantage of induction motor. Okay. So, dia advantage dia ni So dia self-starting, construction is simple, low price and high efficiency and improved power factor, minimum maintenance, can be switched easily and rotates on its own from the rest without any external assistance, less amateur reaction and brush sparking because of the absence of commutators and brush that may cause spark. Okay, ini advantage dia. Disadvantage here, speed cannot be changed without sacrificing efficiency. Speed decrease as the load increase. Initial torque is lower than shunt motor. Okay, yang ni awak boleh faham. Okay, mana satu. Okay, yang pentingnya dia adalah self-starting. Okay, so dia bukan macam kita, dia bukannya perlu kita letak external power sources untuk buat dia berpusing. Tak perlu. Okay, so kita masukkan power supply, 3-phase power supply and then dia akan menghasilkan medan magnetik dia sendiri. Dan berlakunya pemotongan flux sendiri. Dan berlakulah pemusingan. So that's why dia kata self-starting. So the rest tu biasa. Okay. So yang bawah ni dia kata less amateur reaction and brush sparking. Okay. Kenapa berlaku? Dia tak ada commutator dengan brush. Okay. Dia tak ada commutator dengan brush. So apabila dua benda ni tak ada, so tak adalah spark. Okay. Alright, tu advantage dia. Disadvantage dia yang ni. Yang
Point pertama, speed cannot be changed without sacrificing efficiency. Means kita boleh kurangkan dia punya kelajuan, tapi pada masa yang sama kita akan mengakibatkan dia punya efisiensi akan berubah juga. Akan berubah juga. So, point yang ketiga, speed decrease as the load increase. Maksudnya, apabila kita tambah beban, kita punya motor tersebut dia akan kuranglah speed dia. Yang ni apabila awak buat final year project, selalunya lah kan, kalau student beli motor dekat mana-mana tempat, so dia kita punya supplier tu dia akan tanya, kita nak beli speed motor ke ataupun torque motor. Speed motor ni dia cuma akan bagi kita satu yang orang kata laju, motor yang sangat laju. Tapi apabila kita tambah beban, kelajuan tersebut akan berkurangan. Yang tu speed motor. Speed motor. So contohnya kita nak buat satu orang kata skuter, mini skuter kan. So kita beli speed motor. So speed motor. So dia laju speed motor ni. Kalau orang yang ringan duduk, so bila dia bawa dengan kelajuan maksimum, so dia laju. Tapi apabila orang yang sedikit berat duduk kat situ, dia bawa kelajuan maksimum tapi dia slow sikit daripada kawan yang ringan tadi. Yang tu adalah speed motor. Alright. So torque motor ni lain. Jadi untuk yang generator ni dia hanya sesuai untuk yang kelajuan je lah sir. Dia tak sesuai untuk bawa load. Bukan. Yang ni kita cerita bukan generator. Yang ni adalah motor. So yang kita bincangkan ni adalah speed motor. Dia tak sesuai untuk bawa beban lah. Betul. Yalah. Dia untuk so, yang ni adalah motor. Dia untuk speed saja. Untuk dalam speed saja. So that's why point yang kedua untuk disadvantage dia, speed decreases as the load increase. Dia berlakunya penambahan beban, dia punya kelajuan pun berkurangan. Yang ni adalah speed motor lah. Alright. So lastly, initial torque is lower than the shunt motor. So seterusnya, yang ni yang kat dalam dia tadi, construction dia. So yang ni construction pun awak boleh baca sendiri. Stator construction of type AC machine, square cage type, pasangan types of three-phase induction motor. Jenis-jenis three-phase induction motor. Jenis-jenis dia, kejap. So jenis dia, jenis yang pertama, yang ni, square cage yang kita bincang daripada tadi lah. Ini adalah yang pertama, square cage. Yang kedua, slip ring rotors. Slip ring rotors. So bentuk dia sebenarnya dia punya construction pada rotor yang berbeza sebenarnya. Construction pada rotor. So dia ada perbezaan dia kat sini. Ini pun boleh baca sendiri. Perbezaan di antara square cage dengan slip ring rotor. The rotor simplest most. Yang ni kebanyakannya cerita tentang dia punya construction sajalah. Perbezaan di antara pembuatan square cage dengan slip ring. Ini boleh baca sendiri. Tak ada masalah ni. Tengok dia ada cheaper cost lah. Cost is slightly higher. High efficiency, less efficiency. Macam tu lah. Ini boleh baca sendiri. Saya baca sekali pun bukan nak hafal terus. So better baca banyak kali yang ni. Alright. So yang ni pula advantages square cage rotor and slip ring. Yang ni dia cerita tentang dia punya advantages lah. Apa kelebihan untuk square cage? Dia murah tapi dia tegap dan kuat. So efficiency dia meningkatkan kita punya power factor. Dia tak ada arc ataupun tak ada spark. Dalam electrical machine kita panggil sebagai arc, ARC, arc. Sebab apa tak ada arc tadi? Sebab dia tak ada brush. So minimum maintenance. Yang ni dia punya advantage untuk square cage. Untuk slip ring pula, apa dia punya advantages? High starting torque, and then dia lower starting current, and then speed is more easily altered using electronic device. So maksudnya yang ni dia tak mempengaruhi kita punya efficiency sangat.
Okay, apabila kita tambah satu electronic device untuk control speed kan, efisiensi dia tak berlaku sangat pengurangan, tak berlaku efek sangat. Okay, alright. So ada 1, 2, 3 benda yang kena baca sendiri, kena faham sendiri. Okay, yang ni tadi dah cerita production of rotating field ni, dah cerita dalam video tadi. Ini tak ada masalah lah. Kena faham macam mana berlakunya pemusingan tadi. Yang ni tak pernah ditanya lah, yang flux punya kiraan ni tak pernah tanya, tak perlulah. Okay, alright. So ini sama juga, macam mana kita nak kira NS. Macam mana kita nak kira NS? Nak kira NS, yang ni lah formula dia. NS equals to 120F over P. Okay, 120F over P. Yang ni lah kita punya NS. So NS ni dia memang totally depends dengan kita punya power supply. Kan power supply kita ada frekuensi dia tersendiri. Okay, and then kita check lah dia punya pole, berapa pole. Okay, so selalunya 120 darab dengan 50 frekuensi over 8 pole contoh dia. So itulah kita punya NS. Ini simple lah. Okay. Operating 3-phase induction motor, yang ni kita dah bincang tadi. Yang ni pun sama juga. Okay. So, recording speed. Okay, ni dah bincang tadi. Okay. Yang ni dia punya. Okay, ni penerangan dia lah. Okay, 120 FS frekuensi pada synchronous. Okay, so over 120, over P. So S synchronous speed, Fs frequency of the source, P adalah number of poles. Okay, kita kena ingat. Okay, alright. Okay, yang ni pula formula yang kedua kena hafal. Okay, NR equals to NS tolak N slip. Okay, ataupun yang tadilah N slip sama dengan NS tolak NR, sama juga yang kat dalam video saya tadi. Okay, benda yang sama. Okay, rotor speed, synchronous speed, slip speed, tak apa. Yang ni minggu depan kita buat kira-kira dan tak ada masalah lah. Senang ni. Okay, yang ni untuk chapter ni saya boleh kata ni antara chapter yang senang. Cumanya dia paling senang nak confuse. Paling senang nak confuse. So hati-hati. Chapter ni hati-hati. Okay. So formula yang ketiga untuk cari NR. NR pun boleh kira macam ni juga. NR equals to 1 tolak S. Okay. Dalam kurungan 1 tolak S. Then darab dengan NS. Darab dengan NS. So kita akan dapat NR. Tak apa. Sama juga. So minggu depan kita akan buat kira-kira dia. So percentage of slip. Yang ni kadang-kadang yang student confuse. Sama ada kita nak letak slip, nilai slip sahaja ataupun nilai percentage of slip. Kalau nilai slip saja, nilai S saja, okay. So tak payah darab dengan 100%. Okay. Kalau dia minta nilai percentage of slip, then kena darab dengan 100%. Okay. Jadi kita tengoklah minggu depan. Kita tengok dia punya pengira. Okay. So yang ni apa lagi? Yang ni formula untuk dapatkan frekuensi pada rotor, FR. Nak dapatkan frekuensi pada rotor, okay, kita darabkan slip darab dengan frekuensi pada synchronous ataupun frekuensi pada power supply. Okay, Fs ni frekuensi power supply lah. Okay, so ER sama dengan EOC. OC ini open circuit. R ni adalah rotor, okay? Energi pada rotor sama dengan voltage pada rotor lah, sama dengan energi pada open circuit darab dengan slip, okay? Yang ni pun ada dalam kita punya kira di depan tempat. Okay. Yang ni ER adalah voltage induced in the rotor. Saya kata adalah voltage pada rotor. Yang ni voltage pada open circuit. Okay. Okay. Yang ni kena take note. Yang ni kena take note. Yang bawah ni. Okay. So kena faham S sama dengan kosong. Ataupun S sama dengan 1. S kan slip.
slip tu kan perbezaan di antara NS dan NR. Okay. So, kenapa berlakunya S sama dengan kosong? Sebab, kena faham sebab kadang-kadang soalan, dia sengaja nak confusekan kita. Okay. Macam dia tak bagi nilai S, tapi dia bagi tahu keadaan rotor tu macam mana. So, apa keadaan yang mengakibatkan S sama dengan kosong? So, S sama dengan kosong apabila rotor turn at synchronous speed. Okay, rotor turn at synchronous speed. Maksudnya kelajuan rotor dengan kelajuan sinkronos sama. Okay, apabila kelajuan rotor dengan kelajuan synchronous speed adalah sama, okay, kita punya S sama dengan kosong. Kita punya S sama dengan kosong. Kena ambil perhatian sebab kadang-kadang dia bagi semua information. Dia bagi information frekuensi supply, tapi dia tak bagi tahu nilai S. Okay, dia tak bagi tahu nilai S, tapi dia bagi tahu keadaan. Dia bagi tahu keadaan speed. So automatically kita tahu yang nilai S sama dengan kosong. Okay, nilai S sama dengan kosong. Kan apabila NS sama dengan NR, okay, so maksudnya tak ada perbezaan, tak ada berlaku perbezaan dari segi kelajuan lah. So NS tak ada. NS sama dengan kosong. Dia macam tu. Okay, so apabila NS kosong, so automatically S pun kosong. Okay, tak apa. Nanti kita akan buat minggu depan. Minggu depan sekejap je lah. Okay, so keadaan kedua. S sama dengan 1. Okay, S sama dengan 1. So bila S sama dengan 1? S sama dengan 1 apabila rotor is at a stationary. Apa maksud stationary? Maksudnya dia berhenti. Okay, dia berhenti. Maksudnya kita dah start, kita dah letak power supply ke dalam kita punya motor. Tetapi rotor kita tak berpusing. Selalunya yang ni berlaku pada awal-awal. Maksudnya awal kita mulalah, starting lah. Okay, apabila kita starting, S sama dengan 1. Okay, S sama 1. Macam mana dapat 1, macam mana dapat kosong, tak apa. So minggu depan saya akan ingatkan balik. Alright. So kena ingat sebab kadang-kadang soalan dia tak bagi tahu nilai S tu berapa. Tapi dia bagi tahu keadaan rotor tu macam mana. Sama ada rotor S stationary ataupun rotor at a synchronous speed. Okay, kita tahu nilai ni lah. Kalau punya bergerak, maksudnya S-nya kiranya 1 lah kan? Dia munnya bergerak, nya akan jadi kosong. Munnya sama laju dengan synchronous speed. Dalam munnya stationary ya, si bergerak dia 1. Yes, betul. Ini bergeraknya 1 macam ni lah. Ambil simple macam ni aja. Tapi apabilanya berlakunya macam biasalahnya bergerak secara normal, so nilai S kita akan kosong ataupun 1 lah. Dia akan jadi 0.5, 0.8. Macam depends on kelajuan kita punya NR. Okay, sepa. Minggu depan kita akan tunjuk macam ni kita kiranya dapatnya kosong ataupun dapatnya 1. Okay, so efficiency macam biasa kita pun formula. Okay, output power. Okay, so kita akan dapat. Alright, ini contoh yang ni awak tengok dalam nota pun ada. So calculate the synchronous speed of a 3-phase induction motor having 20 poles when it is connected to a 50 Hz source. So kita ada pole 20, kita ada frekuensi 50 Hz. Then kita dapat nilai NS. Okay, ni orang cari NS kan. So NS senang lah. So kita masukkan ke dalam formula. Okay, formula kita kan NS 120F. Okay, over P. So kita masukkan 120, 50. Okay, then kita dapat nilai NS. NS kita 300 RPM. Okay, RPM. Okay, contoh yang kedua. So dia kata from 1 is slip. Okay, slip speed ni maksudnya NS N slip lah, N slip. Okay, so of the AC motor. Okay, so ada dua formula yang kita guna pakai sekarang. Satu dia suruh cari rotor speed kan. So nak cari rotor speed kita guna formula yang atas ni. Okay, kita guna formula yang atas ni. Okay, NR equals to NS tolak N slip. Okay, N slip dah dibagi, NS pun dah dibagi, kita cari nilai NR. Okay, apabila kita dah dapat cari nilai NR, kita masukkan ke dalam bawah pula. NR sama dengan 1 tolak S, NS. Masukkan ke dalam formula.
untuk dapatkan nilai slip. Slip sahaja. Okey. So kita masukkan. Dapatkan rotor speed. Okey, ni cara dapatkan rotor speed tadi. NS dah dibagi 300, N slip dah dibagi 120, so NR kita 180. So that's why saya kata senang. Sebab dia main tolak je. Okey, darab macam tu je. Simple. Straightforward. Okey, so bila kita dah dapat NR, kita dah dapatkan nilai slip pula. Ni cara nak dapatkan slip. Nak dapatkan slip, NR, okey, NS bawa ke sebelah dulu. Lepas tu satu tu bawa ke sebelah, so dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni. S equals to 1 tolak NR over NS. Yang ni awak tak payah hafal. Awak kena faham dia melalui apa orang kata? Calculation lah, calculation matematik. Okey, simple je ni. Okey, so kita ada NR 180, kita ada NS 300. So 1 tolak benda ni, so kita dapat S sama dengan 0.6. Okey, simple. Sangat simple. Okey. So, example ketiga, ada lagi contoh dia. Okay. So, minggu depan kita buat partial question lah. Okay. One induction motor, 3 phase at synchronous speed. Okay, synchronous speed. Dia kata synchronous speed apa tadi? NS. And the rotor speed. Yang ni NR. Calculate the percentage of slip. Percentage of slip. Okay, percentage of slip kita guna pakai formula ini. Yang saya kata tadi kena darab dengan 100%. NS tolak NR over NS. Okay. Itu formula dia. Alright, so kita masukkan formula, kita masukkan dia punya nilai. 1200 tolak 60 bahagi 1200 darab 100%. So kita punya percentage of slip kita 5%. Okay, 5%. Betul. Okay, contoh yang keempat. Contoh-contoh ni awak tengok balik dalam nota nanti Okay. One induction motor, 3 phase is connected to 50 Hz source and EOC 15 watt. If a rotor is stationary. Ni dia kata. Rotor is stationary. Apa maksud dia? Rotor is stationary tadi S sama dengan 1. Okay, S sama dengan 1. Ni. S sama dengan 1. Okay, EOC 15. So, dia cari calculate the rotor frequency. Rotor frequency. So, macam ni kita nak cari. Okay, so rotor frequency and voltage rotor. So kita tahu ada dua formula yang saya sebut tadi. FR equals to SFS. ER equals to S EOC. Ni tahu stationary tapi dibagi nilai S, so kita masukkan nilai S lah. Okey. So 1 darab 50, so kita akan dapat FR sama dengan 50 juga. Okey, seterusnya voltage rotor, yang ni pun masukkan nilai 1 darab 15, so dapat 15 juga. Okey. Ni contoh soalan tadi stationary Okey. Alright. 120 connected induction motor. What is the synchronous speed of this motor? What is the rotor speed? What is the rotor frequency? Yang cek 3 gig. Synchronous speed, rotor speed dengan rotor frequency. So semua formula dah kita sebut. Okay, yang ni pun dapatlah. Okay, formula yang pertama, formula yang kedua dan formula yang ketiga. Masukkan nilai dan kita akan dapat. Itu saja. Okay, settle. Minggu depan kita akan buat lah. Okay, apa lagi yang ada sini? Example ke-6. Example ke-7 ini apa pula? Apa lagi? Starting top during running. Yang ni semua ni kita buat minggu depan lah. Saya bagi contoh dia sekali lah. Contoh dia sekali. Macam mana kita buat power and loss. Okay, power and loss ni formula dia. Okay, pun sama juga. Minggu depan kita akan buat. Okay, yang ni hafal Ini. Dia punya power stage ni.
Okay. Power stage. Okay. So input dia adalah power pada stator losses. Lepas tu input pada rotor. Okay. Lepas tu adalah losses dia sikit. Lepas tu current tersebut mengalirlah pada rotor. So adalah rotor losses sedikit dekat situ. And then turun pada mechanical power. Okay. So lepas tu ada pula losses dekat friction. Lepas tu baru output pergi ke consumers kepada kita. Okay. Sama juga losses dekat dalam chapter 4 ni sama je. Dengan tu awak kena faham. Awak kena hafal sendiri. Kena faham sendiri apakah losses tersebut. Okay. Yang ni semua calculation lah. Yang ni minggu depan kita akan try buat sama-sama. 3. Okay, habis. Settle untuk minggu ni. Alright. So operation of AC 3-phase induction motor. Ada soalan? Ada soalan kah? Ya. Sudah. Okay, Sudah. By minggu depan kita ada ataupun pasal punya soalan lah. So hopefully by that time awak akan hafal lah, akan faham dia punya pengiraan dan senang lah untuk buat exam depan. Alright, so itu sahaja dulu daripada saya minggu ni. Kalau tak ada soalan, kita jumpa lagi jumpa kami. Okay, dalam lah. I'm Thank you, sir. still